Dan juga kita memang dah dimaklumkan 6 daerah di Selangor akan bertukar status kepada PKP bermula esok sehingga 17 Mei kecuali 3 daerah di Selangor, dan PKP ini sebenarnya dijalankan ataupun dilaksanakan bagi memerangi dan juga membendung penularan COVID-19. Bagi kita mengetahui mengenai PKP mengurangkan kadar kebolehjangkitan, bersama dengan saya melalui Skype ialah Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah, Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Syafiq. Sihat, Selamat pagi, Prof? Selamat pagi, Syafiq. Baik, Prof? Ya. Prof boleh dengar saya, Prof? Boleh. Boleh. Baik, Prof, bila kita bercakap esok ini PKP akan dilaksanakan di Selangor, terdapat 6 buah daerah. Kita faham memang PKP ini dijalankan kerana kerajaan memang prihatin supaya kita boleh membendung lagi penularan COVID-19. Akan tapi adakah Prof merasakan bahawa rakyat Selangor ataupun Malaysia khususnya sudah bersedia dengan PKP ini? Kalau lihat apa yang penting, PKP ini bukannya, saya kalau mengikut apa yang saya faham, kita bukannya mesti teruskan dengan PKP, kita mesti macam teruskan dengan SOP, kerana kebanyakan kita tak ikut SOP. Yang penting bukannya SOP saja, yang penting kita mesti tengok kaji semula SOP yang ada sekarang, yang di mana ramai orang akan berkumpul, dan mereka yang berkumpul itu tidak memakai pelitup muka macam di kedai-kedai makan. Kita mesti balik kepada masa yang kita kurangkan mereka yang boleh berkumpul di tempat makan. Ini akan mengurangkan penularan COVID-19. Jadi bukan saja PKP yang penting. Yang PKP itu adalah satu cara, tapi yang penting adalah SOP yang kita sudah selalu suruh mereka ikut, mesti teruskan supaya kita boleh menangani penyakit COVID-19 sekarang. Bila Prof mengatakan mengenai SOP, dan kita tahu sekarang ada pula timbulnya varian baru, contohnya daripada India. Adakah SOP yang diguna pakai sekarang ini masih lagi relevan, atau kita perlu ada sedikit penambahbaikan seperti sekarang ini kita masih lagi menggunakan jarak fizikal 1 meter. Adakah benda itu masih boleh dipakai selepas munculnya varian-varian baru, Prof? SOP masih boleh digunakan. Yang penting bukannya saja perjarakan fizikal 1 meter. Yang penting adalah kita mesti pakai penutup muka bila kita keluar, atau kita berbual dengan orang yang kita bukannya ahli keluarga kita. Jadi itu penting. Kita tak boleh selalu cakap kita mau keluar dan mau berbual. Dan yang penting adalah kita tak boleh pergi tempat yang kita mesti buka pelitup muka dan terdapat ramai orang. Itu adalah tempat makan yang saya masih risau, dan masalah itu kemungkinan besar akan bertimbul kalau kita tidak menangani perkara berikut. Prof, dengan kes kalau kita boleh lihat di Selangor melebihi 3,000 setiap hari, masih ada juga terdapat golongan yang tidak mahu mendaftar ataupun menolak vaksin ini, walaupun keadaan dan juga situasi kini agak membimbangkan. Pandangan Prof mengenai golongan ini bagaimana, Prof? Kita faham ada golongan ada 2 jenis golongan ni. Yang satu ialah kerana mereka bukan tidak faham, mereka takut kerana mereka masih tidak tahu vaksin itu apa kegunaannya dan bagaimananya boleh menolong untuk mengurangkan penyakit dia sendiri, bukannya penyakit orang ramai. Itu yang mereka takut. Bila kita pergi berbincang dengan orang ramai, mereka rasa kalau saya dapat vaksin, kalau saya ada masalah kepada saya, apa akan berlaku? Adakah kerajaan akan tolong ke, atau siapa akan tolong kita kalau kita ada masalah? Tapi sekarang kita tahu yang kerajaan sudah ada satu skim insurans yang akan tolong kalau vaksin itu mengakibatkan masalah kesihatan. Yang satu lagi ialah kita ada peluang satu lagi ialah anti-vax. Yang anti-vax itu kita janganlah berbincang dengan mereka, kerana mereka itu anti-vax yang susah kita untuk ubahkan dia punya pandangan. Yang penting ialah kita punya apa yang kita beritahu masyarakat kita mestilah adalah maklumat itu mestilah tepat dan tetap. Tepat sekali. Kita tak boleh bagi maklumat yang tidak betul. Dan kalau you tengok apa yang berlaku di negara-negara yang vaksin sudah digunakan, vaksin sudah bermula, kes COVID-19 dia sudah turun macam dekat United Kingdom. Kesnya turun mendadak selepas vaksin telah
mevaksinkan lebih daripada 60% daripada rakyat mereka. Itu bagi mereka yang menolak. Tapi kalau kita boleh lihat untuk vaksin AstraZeneca yang dibuka permohonannya tidak sampai 3 jam laku, sold out. Sampai ada yang kena waiting list pula. Dan hari ini 5 Mei hari penerima mungkin dimulakan dengan dan juga di PWTC. Pandangan Prof mengenai penerimaan rakyat Malaysia tentang vaksin AstraZeneca ini. Kalau kita tanya mereka, mereka mesti mau vaksin. Kerana kalau kita, hari itu saya pernah dengar orang cakap dekat Sunway ada lebih 100 orang tunggu vaksin dekat Sunway kerana hari sebelumnya ada rumor yang cakap mereka kalau mereka tunggu, kalau mereka ada lebih vaksin mereka boleh dapat. Jadi bukannya orang tak mau vaksin, orang mau vaksin, tapi kerana banyak orang yang anti-vax itu yang bising sangat, yang mengakibatkan orang takut. Tapi banyak orang mau vaksin kerana banyak orang mau teruskan kerja, mau teruskan normal seperti biasa. Kita mesti orang yang mau vaksin itu mesti memberitahu orang yang takut atau anti-vax yang vaksin itu adalah bagus dan vaksin itu boleh mengurangkan, bukan dia mungkin tidak mendapat mengurangkan jangkitan, tapi dia mengurangkan, kalau you dapat jangkitan pun jangkitan itu tidak perlu masuk hospital atau tidak perlu masuk ICU. So itu perkara yang penting kita mesti memberitahu kepada semua rakyat dan semua orang dalam Malaysia. Kalau kita boleh lihat secara statistiknya setakat 2 Mei sebanyak 1,469,033 rakyat yang sudah pun menerima vaksin pada dos pertama dan juga dos yang kedua. Kita tahu vaksin ini kita perlu mencapai herd immunity, dan herd immunity ini sebenarnya sangat penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi negara kita. Adakah kita berada di landasan yang betul sekarang ini, Prof? Kita berada di landasan yang betul, tapi masih lama. Kita masih jangka masa untuk mendapatkan semua orang untuk mendapatkan vaksin, untuk mendapatkan herd immunity akan mengambil masa yang lama. Saya rasa kerajaan mesti membuat vaksin ini lebih accelerate the vaccination program untuk membuat dia lebih cepat, kerana tak cukup cepat. Banyak orang yang mahu vaksin yang tidak dapat vaksin. Itu yang kita kerajaan mesti cuba tengok macam mana kita boleh membuatkan program vaksin ini lebih cepat. Kerana tiap-tiap hari banyak orang yang tanya saya, bolehkah saya dapat vaksin? Macam mana saya dapat vaksin? Selepas mereka tahu yang Universiti Malaya adalah satu daripada pusat untuk mendapat vaksin. Istilah saya bukannya vaksin, bukannya dari kita Universiti Malaya, tetapi kerajaan Malaysia. Jadi kita cakap tak boleh lah. Tapi yang penting adalah suara-suara yang kita dengar sebagai pengamal perubatan, banyak orang yang mahu vaksin tapi mereka tak dapat vaksin. Jadi yang penting adalah macam mana kerajaan untuk mendapatkan lebih vaksin supaya dan roll out dengan vaksin itu lebih cepat supaya kita dapat balik seperti biasa. Macam negara UK di mana 60% dari rakyat mereka sudah mendapat vaksin. Kalau ikut apa yang statistik yang diberi tadi, 1 juta itu lebih kurang dari 5% orang Malaysia yang sudah dapat vaksin. Itu adalah satu angka yang rendah. Tapi kita sudah mula, tapi kita mesti mencepatkan untuk mendapat vaksin kepada semua orang. Okey, Prof, sedikit harapan juga nasihat kepada mereka di luar sana untuk segera mendaftarkan diri untuk mendapat vaksin di Malaysia ini. Silakan, Prof. Betul. Tapi selepas mereka mendaftar, mereka pun macam rasa bila saya akan dapat vaksin. Ada orang tergesa-gesa mahu dapat vaksin. Yeah. Kita mesti yang belum mendaftar, sila mendaftar sekarang. Yang penting ialah kalau you sudah dapat vaksin, kita boleh pulang kepada normal biasa. Baik, itu merupakan nasihat daripada Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk berbicara mengenai PKP, mengurangkan kadar kebolehjangkitan. Terima kasih sekali lagi, Prof. Terima kasih, Syafiqah. Terima kasih. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.